Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan topik gamifikasi dalam pendidikan. So firstly kita kena tahu apa itu gamifikasi. Gamifikasi ialah penggunaan unsur permainan dalam proses PDP untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan dan berkesan. So antara platform digital yang sering digunakan ialah Kahoot, Quizizz, Woodwall dan Quizlet lah. Platform ini membantu meningkatkan penglibatan pelajar serta memudahkan guru menilai tahap kefahaman mereka. Dalam gamifikasi memberikan pelbagai kesan positif seperti meningkatkan motivasi, menggalakkan penglibatan aktif pelajar, menambah minat belajar dan membantu pemahaman konsep lah. Selain itu, gamifikasi juga turut memupuk kemahiran sosial seperti kerjasama, komunikasi, penyelesaian masalah dan kreativiti. Walau bagaimanapun, kejayaan gamifikasi bergantung kepada beberapa faktor seperti latihan guru, kemudahan infrastruktur, penyelarasan kurikulum dan sokongan yang berterusan. Jadi, secara ringkasnya, gamifikasi ini merupakan pendekatan pendidikan yang berkesan dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran dan memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Seterusnya, dalam tugasan kami ini, isu utama yang ingin kami ketengahkan adalah pelajar kurang memahami konsep pembelajaran kerana kurang penglibatan aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran lah. So, antara punca isu yang kami dapat kenal pasti adalah bagaimana kaedah pengajaran berpusatkan guru, motivasi pelajar rendah, persekitaran bidik darjah yang kurang kondusif, PDP kurang interaktif dan inovatif, dan akhir sekali pengaruh teknologi dan gaya hidup digital. Beberapa kesan terhadap isu ini, ada 3 kesan yang kami ketengahkan. Yang pertama, dari segi akademik, pelajar sukar memahami konsep. Selepas tu, pelajar juga lemah untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka. Lepas tu, prestasi akademik merosot lah, kerana kalau tiada unsur kalau tidak gamifikasi, dia tidak ada aktiviti untuk pelajar berfikir untuk mengembangkan idea mereka lah. Selepas tu, kesan kepada sosial dan juga emosi, pelajar kurang keyakinan diri. Lepas tu, pelajar juga jadi pasif dalam kelas dan lemah komunikasi dan bekerjasama lah. Dan kesan kepada guru, jika gamifikasi ini tidak diaplikasikan, yang pertama, sukar menilai kefahaman pelajar. Selepas tu, PDP kurang efisien dan akhir sekali terdapat jurang pencapaian yang semakin ketara lah, kerana masing-masing pelajar ada yang dari golongan B40, T20, so masing-masing diorang ada hard limit untuk mencapai akses pembelajaran tu lah, begitu. So cadangan penyelesaian masalah ni, that's why lah kita mengaplikasikan teknik pendekatan gamifikasi ni supaya pembelajaran tu dia lebih banyak menggunakan aktiviti dan yang interaktif. Lepas tu kalau kita pakai gamifikasi ni, kita boleh buat aktiviti yang ada memberi ganjaran dan cabaran kepada pelajar. Lepas tu boleh membuat pelajar tu ada persaingan yang sihat lah, meningkatkan motivasi mereka juga, dan juga akhirnya dong punya penglibatan tu aktif. Strategi gamifikasi yang dicadangkan bagi mengatasi masalah pelajar yang kurang memahami konsep pelajaran ialah dengan menggunakan quiz challenge game secara berkumpulan melalui aplikasi seperti Kahoot, Quiz atau permainan kad misi. Strategi ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan unsur permainan ke dalam proses PDP supaya suasana pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan, aktif dan interaktif. Strategi penggunaan yang pertama adalah penggunaan Kahoot. Kahoot merupakan aplikasi pengajaran dan pembelajaran berasaskan internet yang digunakan untuk menghasilkan kuis interaktif secara menarik dan menyeronokkan. Aplikasi ini juga menggalakkan pelajar untuk memberi tumpuan sepenuhnya terhadap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Strategi kedua pula ialah dalam permainan kuis. Kuis menyediakan pelbagai jenis soalan yang boleh dijawab oleh sesiapa saja. Oleh itu, guru boleh menyediakan kuis berdasarkan topik pembelajaran tertentu dan pelajar boleh menjawab sama ada secara langsung di dalam kelas atau sebagai latihan di rumah. Aplikasi ini juga dapat membantu meningkatkan fokus, minat dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran melalui elemen permainan dan grafik yang menarik. Untuk strategi yang terakhir pula adalah melalui permainan kad misi. Permainan kad misi merupakan satu aktiviti gamifikasi berbentuk fizikal yang menggunakan kad petasan atau cabaran tertentu untuk diselesaikan oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap kad biasanya mengandungi arahan, soalan, situasi atau masalah yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang dipelajari. Seterusnya saya akan membentangkan tentang prosedur pelaksanaan gamifikasi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Prosedur yang dilaksanakan ini bukanlah dibuat secara melulu, tetapi ia berlandaskan teori pembelajaran gamifikasi Landers. Teori ini menekankan bagaimana elemen permainan boleh mengubah tingkah laku dan memacu motivasi murid. Matlamat utama prosedur pelaksanaan gamifikasi ini adalah untuk mengubah kaedah pengajaran tradisional yang pasif kepada satu ekosistem belajar interaktif dan pusatkan murid. Pelaksanaan ini merangkumi 4 fase utama.
Fasa pertama ialah fasa analisis. Sebelum membina permainan, guru perlu tahu dua perkara penting, yaitu yang pertama, apakah isu pedagogi atau topik yang sukar. Sebagai contoh, dalam subjek bahasa Melayu, topik seperti sintaksis dan ayat majmuk selalunya menjadi cabaran kepada murid. Yang kedua, siapakah profil murid kita? Kita kena kaji tahap kesediaan digital mereka dan apa yang memotivasikan mereka. Selepas isu dan profil ini dikenal pasti, barulah kita tetapkan objektif pembelajaran yang jelas dan terukur. Contohnya, memastikan peningkatan akademik serta penglibatan aktif murid secara berkumpulan. Seterusnya kita masuk ke fasa kedua, yaitu reka bentuk mekanik permainan. Di sini, guru akan mula menyediakan bahan intervensi yang terbagi kepada dua komponen, yaitu yang pertama, bank soalan digital. Ia boleh dibina menggunakan platform seperti Kahoot atau Quizizz. Soalan ini disusun mengikut alas kesukaran daripada mudah, sederhana sehinggalah soalan kebat, serta ditambah elemen multimedia seperti gambar atau video supaya lebih menarik. Yang kedua, instrumen fisikal seperti kad misi. Kad tugasan ini direka khas untuk aktiviti berkumpulan yang memerlukan kerjasama dalam kalangan murid. Perkara yang terpenting dalam fasa ini adalah peraturan. Peraturan permainan atau rules mestilah jelas dan adil. Ini termasuklah had masa menjawab, sistem pemberian mata atau points, dan pembahagian kumpulan yang seimbang yang menggabungkan berbagai tahap akademik murid. Selanjutnya, fase 3, pengendalian aktiviti di dalam klik kerja, yaitu fase di mana apa yang berlaku semasa sesi kelas dijalankan. Fase ini sangat dinamik dan mengandungi 3 langkah. Langkah pertama adalah taklimat. Murid dibagikan kepada beberapa kumpulan kecil dalam 4 hingga 5 orang. Seterusnya, guru akan memberikan peranti, mengedarkan kad misi, dan menerangkan peraturan. Dalam fase ini, guru boleh menyuntik elemen penceritaan atau tema kreatif seperti taman digital untuk menaikkan keterujaan murid. Langkah kedua adalah permainan dan kolaborasi. Di sini, murid akan berbincang dalam kumpulan untuk menyelesaikan kad misi. Kemudian, wakil kumpulan akan memasukkan jawaban dalam Kahoot atau Quizizz. Leaderboard masa nyata pada screen utama akan membuatkan suasana persaingan menjadi sehat dan mengekalkan fokus mereka. Langkah ketiga adalah peranan guru. Sambil memantau murid, guru bertindak sebagai pembuat acara. Setiap kali satu pusingan kuis tamat, guru akan serta-merta mengulas jawaban yang salah dan memberikan maklum balas konstruktif. Ini penting bagi memastikan objektif akademik dan kefahaman konsep yang mendalam tetap tercapai. Fase terakhir adalah pasca permainan. Selepas cabaran tamat, aktiviti diteruskan dengan pengiktirafan dan ganjaran. Berdasarkan keputusan akhir di leaderboard, pemenang akan diumumkan. Kumpulan yang berjaya akan diberikan ganjaran sama ada dalam bentuk ganjaran digital, mata tambahan, atau hadiah fisikal untuk menghargai usaha mereka. Seterusnya, guru dan murid akan merumuskan konsep-konsep utama yang telah dipelajari bersama-sama. Murid boleh berkongsi pengalaman emosi dan sosial mereka sepanjang aktiviti. Akhir sekali, guru boleh mengekspor data analitik yang dicerna secara otomatis oleh platform digital tersebut. Data ini sangat berharga untuk menilai keberkesanan strategi dan merancang penambahbaikan bagi sesi pengajaran yang akan datang. Seterusnya, saya akan menerangkan elemen-elemen permainan yang digunakan di dalam Project Quiz Challenge Game. Projek ini menggabungkan platform digital seperti Kahoot dan Quizizz dengan aktiviti kad misi bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Pemilihan elemen permainan ini bertujuan meningkatkan motivasi, penglibatan dan pencapaian pelajar. Selain itu, elemen yang digunakan juga menyeimbangkan antara pencapaian individu dan pembelajaran secara kolaboratif, di samping membolehkan guru membuat penilaian secara berterusan. Elemen pertama ialah motivasi individu dan persaingan sihat. Pelajar akan memperoleh mata bagi setiap jawapan yang betul, manakala lencana digital diberikan sebagai penghargaan terhadap pencapaian tertentu seperti top scorer. Papan pendahulu pula memaparkan kedudukan semasa pelajar dan dapat meningkatkan semangat untuk terus memperbaiki prestasi. Selain itu, penggunaan tahap kesukaran atau levels membantu pelajar melihat perkembangan mereka secara berperingkat. Had masa bagi setiap soalan pula meningkatkan fokus dan kemahiran membuat keputusan dengan pantas. Bonus jawapan berturut-turut atau strict bonus turut diberikan bagi menggalakkan konsistensi dalam prestasi pelajar. Elemen kerjasama dan interaksi sosial. Selain aspek individu, projek ini turut memberi penekanan kepada pembelajaran kolaboratif. Kad misi digunakan untuk menggalakkan perbincangan dan penyelesaian masalah secara berkumpulan. Setiap kumpulan juga diberikan identiti tersendiri melalui avatar dan nama pasukan bagi membina rasa kekitaan. Bagi memastikan semua ahli terlibat secara aktif, setiap pelajar diberikan peranan tertentu seperti ketua, pencatat atau penyampai. Di samping itu, mekanik peer help atau bantuan rakan membolehkan ahli kumpulan saling membantu sekaligus menggalakkan pembelajaran rakan sebaya. Elemen maklum balas dan pemantauan kemajuan pembelajaran. Selepas setiap soalan dijawab, pelajar menerima maklum balas serta-merta yang membantu mereka memahami kesilapan dan membentukkan konsep dengan segera. Bar kemajuan pula membolehkan pelajar melihat perkembangan pembelajaran mereka secara visual. Selain itu, statistik prestasi dan laporan daripada Kahoot atau Quizizz boleh digunakan oleh guru untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar. Randomisasi soalan digunakan untuk mengurangkan peniruan, manakala cabaran bonus seperti peluang tambahan kepada pelajar untuk meningkatkan skor mereka. Elemen yang terakhir adalah elemen pengayaan, penilaian dan etika. Untuk menjadikan pengalaman pembelajaran lebih menarik, projek ini turut menggunakan elemen naratif atau tema tertentu sebagai latar aktiviti.
Ganjaran fizikal seperti sijil mini atau pelekat diberikan sebagai penghargaan terhadap usaha dan pencapaian pelajar. Penilaian pula dijalankan secara holistik melalui gabungan skor kuis, penilaian rakan sebaya dan rubrik pemerhatian guru. Di samping itu, guru boleh menyesuaikan tahap kesukaran dan aktiviti mengikut keperluan pelajar. Aspek privasi dan etika juga diberi perhatian bagi memastikan suasana pembelajaran yang selamat, hormat dan beretika. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keberkesanan atau impak projek gamifikasi. Yang pertama, ia dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar, di mana pembelajaran akan menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan. Hal ini secara tidak langsung dapat memudahkan pelajar untuk lebih aktif, menjawab soalan dan bekerjasama dalam kumpulan. Okey, yang kedua ialah dapat meningkatkan kefahaman pelajar. Dalam konteks ini, maklum balas yang segera akan dapat membantu pelajar untuk membetulkan kesilapan dengan cepat kerana data yang diperolehi atau maklumat yang dikesan boleh diperbetulkan dengan kadar segera. Bukan itu sahaja, ia juga secara tidak langsung dapat membantu pelajar untuk memahami konsep dengan lebih mudah dan berkesan. Akhir sekali, impak projek gamifikasi dapat mengembangkan kemahiran sosial. Sebagai contoh, memupuk semangat kerjasama dan komunikasi antara pelajar dan dapat meyakinkan atau meningkatkan keyakinan diri mereka semasa berbincang dan menyelesaikan tugasan yang diberikan. Secara kesimpulannya, projek gamifikasi memberikan impak yang positif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan elemen permainan seperti Kahoot dan Teknisi berjaya untuk meningkatkan motivasi dan penglibatan aktif serta kefahaman pelajar terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain menjadikan suasana kelas lebih menyeronokkan dan interaktif, gamifikasi juga sangat membantu untuk membina kemahiran komunikasi, kerjasama dan keyakinan dalam diri pelajar. Oleh itu, pendekatan gamifikasi wajar untuk diperluaskan dalam pendidikan abad ke-21. Hal ini demikian kerana bagi mewujudkan proses pembelajaran yang lebih kreatif, efektif dan berpusatkan kepada pelajar.